أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insyaAllah kita akan teruskan kelas kedua kita, Hisnul Muslim. Kelas kita nak membahas bersama dan juga nak memahami dan nak hurai dan juga nak syarah Hisnul Muslim. Satu kitab kecil bersaiz poket sahaja asalnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala taraha alaihi al-barakah. Allah Subhanahu Wa Taala campak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan untuk kitab ini yang dikumpulkan oleh pengarangnya, masya-Allah. Dan dia kumpul daripada kitab yang dikarang sebelum tu. Maknanya pengarang ini dia ada beberapa karangan, beratus-ratus karangan lah. Tapi kitab karangan-karangan yang lain yang sebelum ini, yang mungkin karangan itu lebih meluas dan lebih besar dan lebih mendalam dan lebih tebal bahasannya, tak begitu terkenal, tak begitu tersebar. Lalu dia fikir untuk nak dapatkan keberkatan kitab ini, dia fikir dalam beberapa karangan yang terdahulunya, dia kumpulkan balik, dia keluarkan sedikit-sedikit, dia pilih, dan dia satukan dalam kitab yang kecil. Dan dalam himpunan ini pula dia istiqsa, maknanya dia memadai dengan hanya lubbal mawdu', intipati yang betul-betul apa yang dikehendaki oleh mujtama', oleh masyarakat ataupun seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Dia ambil isi terus, dia tak hurai panjang-panjang, dia tak syarah panjang-panjang. Sebab itu mudah untuk dihafal, mudah untuk difaham, mudah untuk diamal. Dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan yang kita terang dalam kelas kita yang lepas. Begitu luas sangat-sangatlah. Begitu luas sangatlah. Dia punya tersebarnya berpuluh-puluh bahasa diterjemahkan. Cuba kita bayangkan, dalam satu-satu negara ataupun negeri itu pun dah bermacam-macam terjemahan. Dalam kita saja pun, kalau kita tanya kelas lepas, banyak terjemahan, banyak versinya kan. Ini baru bahasa Melayu yang diterjemahkan, bahasa-bahasa lain lagi, puluhan bahasa lagi, masya-Allah, subhanallah. Jadi alhamdulillah, kita antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati kita untuk menumpang keberkatan yang ada dalam kitab ini. Dan tak lain tak bukannya kitab ini kandungannya tak pelik pun. Bukannya datang daripada ilmu yang pelik-pelik, ilmu datang yang dari satu pencarian yang perlu kepada pengalaman yang mendalam. Tidak. Ilmu ini yang dikumpulkan dalam kitab ini, dalam buku ini, perisai Muslim ni, hanya Al-Quran. Qala Allah wa qala Nabi. Apa yang difirman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, kedua-dua inilah yang Nabi SAW berpesan dalam antara hadisnya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Nabi SAW berpesan, kata, berpeganglah kepada dua ini. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, selagi mana kita berpegang kepada dua perkara ini, tak akan sesat seseorang itu selama-lamanya sampai hari kiamat insya-Allah. Dua perkara itu, Quranullah wa sunnati. Quran Allah dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang dimaksudkan itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi berkata, apa yang Nabi bersetuju, itu semuanya qaulun wa fi'lun wa taqrirun Nabi. Itulah hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah alhamdulillah,
kita akan teruskan kelas kita seperti mana kita sepakat semalam. InsyaAllah setiap bulan mungkin kita ada 2 kali lah. Kita ada 2 kali. Okey, itu tanpa memanjang-manjang lagi lah mukadimahnya. Saya nak buka nas yang asal. Nas yang asal ini. Dan dalam nas ini kita cuba baca apa yang kita boleh baca. Dan saya rasa semua masing-masing dah ada terjemahan di tangan masing-masing ataupun di depan masing-masing. Jadi kita baca saja dalam bahasa Arab ni, saya baca dan saya cuba terjemah dan kita cuba ambil manfaat dulu dari mukadimahnya. Saya mula-mula tu nak skip mukadimah, tapi bila baca balik, oi tak boleh lah. Ini yang mukadimah ni yang paling penting. Pendahuluan dia ni, dia dah kumpulkan poin-poin yang sangat-sangat penting. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang penting. Biarlah kita lambat sikit masuk dalam zikir pertama, zikir kedua, ketiga tu. Perisai pertama, perisai kedua tu, biar kita lambat sikit pun, tapi cuba kita ambilkan manfaat faedahnya dari mukadimah yang disusun oleh pengarang kita, insyaAllah ya. Okey, minggu lepas kita dah baca ayat Quran fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, dan sampai ayat wadzakirin Allah kathiran, kita baca wadhkur fi nafsika tadarruan wa khifatan, boleh baca. Malam ni kita baca waqala sallallahu alaihi wasallam waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebutkan ataupun yang dimasukkan oleh mukaddimah ni, oleh pengarang dalam mukaddimahnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kita tengok kalau ayat Quran satunya dia tak sebut pun surah mana, tapi di hamishnya, di bawahnya, di kaki di kaki nota ni dia ada sebutlah itu kemudian. Tapi di dalam nasnya, susunan itu dia tak sebut. Untuk nak ringkaskan, mudahkan baca ayat Quran. Terus wazkur rabbaka wadzakirin Allah kathiran, dan dia sebut terus. Dan bila nak sebut hadis pula, dia terus masuk waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut di sini dari sahabat siapa yang meriwayatkan hadis ini, hadis apa, terus waqala sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Kalau kita tengok nombor 5 ni Al-Bukhari. Maknanya hadis ini hadis Bukhari, dan dalam Muslim pun ada juga. Ada di hadis yang pertama yang dimasukkan oleh pengarang ini adalah hadis riwayat Al-Shaykhan, riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz untuk Muslim itu agak berlain tapi makna yang sama. Apa maksudnya? Perumpamaan yang digambarkan ataupun yang dijelaskan oleh Nabi SAW, perumpamaan di sini antara orang yang zikir Allah dan orang yang tak zikir Allah seperti mana orang yang hidup dan yang mati. Orang yang zikir, orang itu hidup, dirinya hidup, jiwanya hidup. Orang yang tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada zahirnya hidup, tapi hakikatnya mati. Hakikatnya mati. Mati di situ, mati hati, mati jiwa, mati kesedaran, mati taufik, mati hidayah. Itu semua perkara-perkara yang menakutkan. Walaupun pada zahirnya dia hidup lebih pada orang lagi. Dari segi kemewahannya, dari segi kegiatannya, dari segi kecergasannya untuk dunianya, dari segi kejayaannya dalam bidang kerja jayanya, semua itu nampak dia memang lebih pada orang lagi. Tapi kalaulah dirinya yang tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, hakikatnya dirinya itu adalah mati. Bila mati ini tak ada baiknya lah. Walaupun dia hidup panjang, walaupun usianya panjang, walaupun hidupnya berjaya dalam dunia ni, walaupun nampak dia nombor 1 dalam setiap bidang, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita takut itulah bila mati terus mati. Waktu hidup pun mati, bila mati lagilah mati. Takutnya di akhirat nanti dia tak ada apa-apa untuk dia nak takdim, dia nak kedepankan ataupun dia nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang mati dah tak ada apa-apa dah. Di sini mungkin dalil yang kuat lagi, orang yang mati ni tak boleh beri manfaat kepada dirinya, apatah lagi nak beri manfaat kepada orang yang hidup.
Kalau orang pergi kubur minta pada orang mati kan, dia wali ke, dia siapa sekalipun, dia dah mati. Hadis ni kita boleh faham. Makna yang tersirat di sini, kalau dah mati, walaupun dia hidup pun, di sini. Kalau kita faham betul-betul, Nabi SAW sebut di sini, kalau orang tu tak zikir, walaupun pada hakikatnya dia hidup, zahirnya dia hidup, tapi seolah-olah tak bermanfaat untuk dirinya, walaupun dia hidup. Bila dia mati, lagilah dia tak boleh memanfaatkan dirinya. Kalau kita boleh faham secara mendalam lagi, kita akan pergi sampai situlah. Orang yang tak zikir Allah, tiada kebaikan bagi dirinya, walaupun dia masih hidup, apatah lagi bila dia dah mati nanti. Jadi kita faham di sini sebenarnya zikir-zikir ni macam mana. Zikir-zikir ni sebenarnya selain daripada zikir yang kita kenal, zikir-zikir yang la ilaha illallah, subhanallah, selalu kita sebut baca itu, baca ini kan. Selain daripada itu sebenarnya, yang lebih penting daripada itu, awamirullah, suruhan Allah, perintah-perintah Allah. Itu termasuk dalam zikir juga tu. Sebab itu lebih lagi penting, lebih lagi merupakan tiang ataupun merupakan asas bagi agama kita ataupun din kita, akhirat kita. Jadi bila sampai ke situ, awamirullah, segala perintah Allah kita laksanakan dengan baik, dan untuk nak lebih lagi daripada itu, nak tambah lagi pahala kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah zikir-zikir yang akan diajar sebagai perisai seorang muslim dan muslimah. InsyaAllah. Dan sabda Nabi SAW, hadis yang keduanya, kita baca banyak sikit, lepas tu nanti kita hurai bersama. Nanti kita buka lah soalan-soalan. Hadis Nabi SAW yang keduanya, waqala SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Hadis yang kedua, kalau kita tengok hadis ni dalam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Sahih Ibnu Majah, Sahih Tirmizi. Samalah, Sahih Tirmizi dan Sahih Ibnu Majah. Hadis ini disebut dalam kitab Sahih Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kita tengok ringkas makna dia ataupun maksudnya. Nabi SAW, antara cara mukhatabah Nabi SAW kalau nak berbicara dengan para sahabat, ada kadang-kadang terus Nabi bagi tahu terus. Okey. Sabda Nabi sekian maklumat ataupun sekian amalan, sekian pemberitahuan daripada Nabi SAW. Dan antara cara Nabi SAW bermukhatabah, berbicara ataupun berwawancara dengan sahabatnya, kadang-kadang dia datang dengan soalan. Nabi mula dengan soalan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku bagi tahu kepada kamu, wahai Nabi, wahai sahabat, bi khairi a'malikum, yang terbaik dari amalan-amalan kamu. Bila Islam itu dah mula lama, Islam mula dah tersebar, Islam dah mula banyak ajaran-ajaran diturunkan ke atas para sahabat, ke atas Nabi dan untuk disampaikan kepada sahabat. Jadi sahabat amalkan ini, amalan-amalan dah mula banyak. Kalau fi sadril Islam, awal-awal Islam itu, amalan itu terbatas sahaja. Tapi bila dah Islam dah mula tersebar secara luas, amalan itu dah banyak. Jadi soalan ini sesuailah Nabi SAW tanya. Dalam banyak-banyak amalan yang Nabi ajar tu, nak tak antara banyak-banyak tu yang mana lebih baik? Dan bukan setakat lebih baik, wa azkaha 'inda malikikum. Dan antara amalan-amalan ini, nak tak yang Nabi akan bagi tahu, nak tak wahai para sahabat, azkaha 'inda malikikum, yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini merupakan amalan yang bila diamalkan dengannya, dialah antara menjadi sebab untuk nak mengangkatkan darjat kamu. Ini antara kelebihan amalan ini. Belum lagi apa tu amalan itu, belum lagi. Wa khairil lakum, dan sebaik-baik bagi kamu, min infaqidz zahabi wal wariqi. Amalan ini lebih baik daripada kamu infak, kamu keluarkan, kamu beri dan kamu sedekahkan zahab, emas, dan al-wariq. Al-wariq ini yang dimaksudkan iaitulah perak. Al-wariq di sini yang maksudnya perak.
Wa khairil lakum min an talqaw aduwwan lakum. Okey, amalan ini lagi mulia dan lagi baik daripada kamu berjumpa ataupun bertempur dengan musuh kamu, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan kamu memukul mereka dan mereka itu memukul kamu ataupun berperanglah. Di sini maksudnya ini berjihad, bertempur fi sabilillah di jalan Allah dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan ini lebih baik lagi dan lebih mulia lagi daripada jihad. Sampai tahap itu Qalu bala. Berkata sahabat, bala ya Rasulullah, ya mestilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, naklah, nak tahulah apa yang Nabi nak bagi tahu tu. Amalan apakah yang sampai besarnya ganjaran dan kedudukan amalan ini? Qala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjawab kepada sahabat tadi, zikrullahi ta'ala, zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini nak sebutnya zikrullah taala ini lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada sedekah. Hatta sedekah itu bukan RM1 RM2 Sedekah yang dimaksudkan di sini Nabi sebut terus emas dan perak. Emas dan perak ini semahal-mahal apa yang dimiliki oleh seseorang lah, kan? Dan amalan ini kedudukannya tinggi untuk mengangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini juga, zikrullah ini juga, azkaha inda malikikum, yang terbaik, azkaha atyabuha yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebaik-baik amalan seseorang kamu, iaitulah zikrullah taala. Maka macam mana kita nak faham? Saya buka peluang dulu. Macam mana kita nak faham? Kita ambil yang paling jelas lah. Sekarang ni keadaan kita tak sunyi lagi lah daripada kita. Semua kita nak kaitkan dengan situasi yang berlaku sekarang, yang sedang berlaku, yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Masya Allah, semakin berat, semakin bertubi-tubinya ujian Allah Subhanahu Wa Taala kali ini khususnya. Ya, kita tahu memang kejayaan tentera ataupun mujahidin, usaha-usaha pejuang-pejuang Islam itu berjaya dalam beberapa langkah. Tetapi dalam masa yang sama juga terkorbannya saudara-saudara kita, termasuknya yang tak berdosa, termasuknya yang tak kena mengena, antaranya budak-budak, kanak-kanak, ya Allah, wanita-wanita al-mustadhafin, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Semalam saya ternampak satu video, itu bukan setakat budak, janin pun, janin rahim, dalam rahim terpotong terpotong dua. Memang inilah dunia sekarang, dunia yang tersebar, dunia viral sekarang ni, kita boleh nampak, kita boleh tengok. Walaupun kalau dulu kita hanya mendengar sahaja apa yang berlaku, dicerita sahaja, kadang-kadang sampai suara sahaja. Sekarang ni boleh tengok dengan video, boleh tengok dengan rakaman. Sangat-sangat sedih-sedih. Jadi kalau kita nak tengok keadaan itu, keadaan yang sangat-sangat berat lah dalam kehidupan. Kalau Allah SWT timpa ke atas mana-mana kaum ataupun mana-mana tempatnya, maka Allah dah pilih. Macam video yang dikongsikan oleh sahabat kita dalam grup tu kan. Satu suara yang diterjemahkan dalam bahasa Arab tu. Saya dengan bahasa Arab saya faham lah. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggeris tu. Yang wanita menjelaskan tentang keadaannya. Dia tak perlu, dia kata, dia tak perlu kita nak muasahnya. Maksudnya kita nak bagi kata-kata semangat. Sebenarnya dia nak bagi kepada kita kata-kata semangat untuk kita ikut jadi macam dia. Sebab dia dah, orang kata, dah hidup dalam suasana yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk mereka itu berada dalam keadaan perang. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala kurnia. Bagi mereka itu satu kurniaan Allah, pilihan Allah. Mereka dipilih untuk berada dalam keadaan suasana jihad fi sabilillah tu. Jadi suasana sampai tahap itu dah. Tapi bila kita baca hadis ni, adakah zikir itu lebih hebat pahalanya dan lebih besar pahalanya berbanding dengan min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum? Tengok hadis ini jelas. Bukan setakat berperang. Hadis ini sebut fatadribu a'naqahum,
engkau memukul ataupun memotong leher mereka itu, wa yadribu anaqakum, dan mereka itu memotong dan memotong bisayf, ya, maknanya kalau guna istilah leher ni maknanya guna pedang lah. Wa yadribu anaqakum, dan musuh Allah itu akan usaha dan mencuba untuk nak membunuh kamu dengan memotong leher kamu. Dalam hadis ini jelas dan terangnya jihad ini dia sampai tahap itu. Sampai tahap itu semata-mata nak menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak memperjuangkan, nak memelihara rayatul Islam, syariat Islam, syiar Islam, sampai tahap waqtuluhum haitsu taqiftumuhum waqtuluhum waqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Semua ayat-ayat itu bila sampai tahap perang, maka inilah keadaannya. Islam tak mengajar untuk memula kita serang dan memerangi. Islam dalam bab jihad ini, kalau kita belajar satu bab yang khusus, selagi mana negara Islam tak diceroboh, tak diserang, Islam tak ada keadaan hujum. Dia tak boleh memerang, dia tak boleh attack, dia tak boleh serang. Dia hanya berada dalam keadaan difa', dia keadaan mempertahankan. Itu asal Islam. Tapi pada awal Islam Nabi SAW, Nabi memulakan dengan berdakwah. Nabi menyeru. Bila mereka tak nak ikut suruhan Nabi, baru Nabi letakkan syarat-syarat. Kalau tak nak ikut Islam, kalau nak duduk di bawah Islam, kena bayar jizyah, kena bayar pampasannya, ataupun kena bayar hak untuk Islam menjaga, melindungi mereka itu. Bila mereka itu tak bayar, barulah kena cara paksa, cara keras. Yang maknanya dia ada step-step dia, baru pergi kepada cara paksa. Bukan terus kita perang, bukan suruh kita serang. Itulah namanya Islam itu agama yang damai dan selamat. Jadi kita kembali kepada bahas kita, panjang pula saya keluar. Kembali kepada bahas kita ni, kalau kita nak faham di sini, macam mana kita faham tiba-tiba dalam hadis ni datang pula zikir Allah ini lebih baik daripada jihad, ataupun lebih baik daripada keadaan Palestin sekarang inilah. Okey, macam mana kita nak jawab? Siapa yang boleh kongsi pandangan? Silakan. Ada tak? Rasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Kak Nah. Kak Nah rasalah bagi pandangan Kak Nah dalam hadis ni, bahawa kan kita negara Islam, kita tidak boleh mendahului. Macam memerangi orang, Ustaz kata kan. Sebab itulah maknanya Nabi kata SAW, lebih baik kita lebih baik berzikir ni adalah lebih baik daripada menderma ataupun memerangi dulu. Kita yang mendahulukan peperangan tu. Tapi bila orang dah mari serang kita, kita wajib pula bertahan tau, berlawan. Ya, betul. Lebih kurang gitulah. Okey, tak apa, terima kasih Kak Nah dah mencuba. Tapi hampir kena, tapi ada lagi poin yang saya nak sampai. Nak bagi lebih mendalam dan lebih menyeluruh kebaikan ini. Kita tak nak tengok kebaikan ini dari satu sudut. Kita nak tengok daripada banyak-banyak sudut untuk kebaikan ini, supaya Islam yang mendatangkan keselamatan ini menyeluruh untuk semua, tak ada zalim. Jadi tak nampak kita duduk saja-saja, tiba-tiba zikir ni, kita lebih hebat daripada orang tengah berjuang sampai ni, menggadai nyawa, menggadai harta, benda semua. Jangan faham satu sudut saja. Kalau tengok pada zahir hadis ini, kalau macam tu tak perlulah kita nak susah-susah payah nak infak, nak keluarkan sedekah banyak-banyak. Zikir sudahlah. Okey. Lepas tu tak perlulah kalau ada keadaan yang nakkan kita ni buat pengorbanan, kan, menyumbangkan tenaga kita untuk jihad fisabilillah ke apa, tak perlulah, sebab hadis ni kata zikrullah. Nabi dah sebut di sini, zikrullah Ta'ala ni lebih baik daripada jihad. Kenapa nak jihad pula? Kenapa nak keluarkan zahab dan warik fiddah ni, ataupun nak infak banyak-banyak ni? Zikrullah sudah. Dah hadis ni terang-terang dah. Kalau zahir hadis ni, habislah kita. Okey, kita nak faham macam mana ni.
Bagus juga kita buat soalan macam tu. Tak apalah. Kalau siapa jawab tu dapat jawapan yang betul, alhamdulillah. Kalau tak dapat, mungkin kita akan top up untuk dapat faham bersama insya-Allah. Ada pandangan lain? Ustaz, Ya. saya rasa, Ajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya rasa kan kita berzikir di sini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Okey. Dengan zikir kita menguatkan keislaman kita. Walau macam yang di sabda Nabi kan, kalau kita berzikir tu maknanya kita mendekatkan hati kita kepada Allah dan melebihi segalanya lah, maksudnya melebihi daripada peperangan, melebihi daripada, so jadi kita macam wajibkan, kan wajib ke seharusnya kita berzikirlah setiap hari kalau boleh. Itu yang tekanan Rasulullah terhadap zikir itulah, kepentingannya tu yang kita sebagai seorang Muslim membawanya tiap hari kalau bolehlah berzikir. Itu kepentingannya yang dia kata yang seumpamanya besar daripada berjihad, lebih besar daripada mengeluarkan harta perak dan emas. Macam gitulah Ustaz, rasa saya gitulah. Tekanan yang diajukan pada sabda Rasulullah SAW ni. Okey, kalau Itulah. saya tukar pula. Okey, bagus. Itu dah hampir kena, hampir kepada poin yang menyeluruh. Tapi kalau kita buat soalan, okey, daripada kita sedekah, kita nak buat jihad tu jauh lagi kan. Jauh lagi kita punya makam, kedudukan kita tak sampai tahap jihad lagi. Allah tak pilih lagi. Tapi kita letaklah infak. Infak, lan tanahlul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau seseorang kita tak akan dapat kebajikan yang sebenar-benarnya sehinggalah kita infak apa yang kita sayang. Apa yang paling sayang di sisi kita yang kita miliki, kita infakkan. Itu ayat dalam surah Al-Imran juzuk yang keempat tu. Kita dah baca selalu kan. Okey, kita letakkan infak lah. Infak ni janganlah kita sebut yang paling sayang lah. Kalau sebut yang paling sayang apa? Kalau wanita mungkin emas lah kot. Kan? Betul. Harta benda lah. Kalau lelaki mungkin dia letakkan kereta ke, rumah ke apa kan. Okey, kita nak sampai tahap tu pun jauh sangat-sangat banding dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Bakar bagi semua apa yang dia milik. Umar bin Khattab bagi separuh. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan antara dermawan yang tak terkira dan tak putus-putusnya pengorbanan ataupun dia punya mendermanya untuk nak menguatkan dakwah Nabi SAW. Keadaan diri kita sekarang ini, apa yang kita suka itu kita nak bagi. Kalau saya buat soalan, dari kita infak dan dari kita keluarkan apa yang kita miliki dengan kita zikir, kita nak pilih yang mana? Melalui hadis ini, zikir lebih baik kan? Zikir Ustaz. Ya, betul. Ini yang ditekankan Ustaz. Itu yang saya nak sampaikan. Poin ini sebenarnya kita nak sampai di sini. Okey, kalau kita berfikiran macam tu, maknanya betul lah hadis Nabi SAW dan hadis Nabi memang selalu betul lah. Tetapi saya nak letakkan keadaan realiti kita pada apa yang Nabi takutkan sebenarnya dalam hadis ni, iaitulah kita dahlah susah nak infak, dahlah susah kita nak berjihad. Masya Allah. Kalau sampai tahap jihad, kita diwajibkan jihad, macam mana kita nak larikan diri? Az-zahfu yawmal al-firaru yawmal zahfi. Melarikan diri waktu pertempuran. Saat pertempuran itu dikira antara kabair dzunub, daripada dosa-dosa yang besar yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maknanya besarnya kewajipan seorang itu berjihad apabila difardukan. Tetapi nak dinamakan, nak disampaikan dalam hadis ini, kita nak infak pun dah susah sangat, kita nak jihad lagilah susah. Kalau zikir pun kita tak ada, apa yang kita ada? Itu maksud hadis Nabi SAW. Sebab apa? Kalau kita tengok sifat-sifat yang kelebihan yang ada dalam hadis ini, apa yang saya faham lah. Okey, kita mula dengan khairul a'mal. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Amalan yang terbaik. Orang yang nak dapat amalan yang terbaik ini mestinya dia dah sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab segala amalan yang baik semua dia buat, mesti dia dah buat zikir, dia buat lebih daripada zikir. Orang yang nak dapat azkaha inda malikikum, orang yang dapat amalan yang sangat-sangat
disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Bukan setakat zikir, lebih daripada zikir lagi dia buat. Orang yang nak dapat martabat di sisi Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah tentunya orang itu sangat-sangat banyak amalan lebih daripada zikir lagi. Orang yang infak, orang yang mampu dan ikhlas boleh infak zahab dan warik. Maksudnya zahab dan fiddah ini emas, dia mampu dan ikhlas dan dia boleh infak, tak sayang, tak apa. Orang ini dah tentu jiwanya dah sebersih-bersihnya dan dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat zikir, lebih daripada zikir lagi. Dan pergi kepada martabat yang paling tinggi sekali, orang yang sanggup berjihad fi sabilillah, dan mereka ini dah tahu bila dah keluar fi sabilillah ini antara mati dan hidup, lebih mati lagi daripada hidup. Bila orang dah sanggup korbankan jiwanya, harta bendanya kerana Allah semata-matanya, bukan zikir lagi, lebih daripada zikir lagi. Kita tengok orang Palestin, kita tengok orang-orang yang mati syahid sekarang ini, orang yang baik-baik itu, kita tahulah kehidupan mereka itu, rahsia mereka antara mereka dengan Allah itu sejauh mana, sedekat mana. Kita boleh bayangkan dan kita boleh gambarkan mereka itu lebih murni dan lebih teratur dari segi kehidupan itu berbanding dengan kita yang hidup tak menentu arah sebenarnya. Jadi ini martabat yang paling tinggi sekali. Orang yang dah sampai tahap boleh berjihad ni, orang dah banyak zikir, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud hadis Nabi SAW, kita ni kalau infak pun susah, jihad lagi lah susah, biarlah zikir itu yang lebih baik bagi kita. Jangan sampai zikir pun kita tak mampu nak jaganya. Jadi maksudnya di sini bukannya hakikinya kalaulah seseorang itu jihad dengan orang ini duduk kat rumahnya zikir saja, orang yang duduk kat rumah zikir lebih baik daripada orang jihad. Boleh faham tak? Jadi kalau kita faham secara zahir makna hadis ini, kita akan faham macam itulah. Saya tak pergi jihad lah, saya zikir je sebab hadis ni kata zikir. Tapi sebenarnya orang yang pergi jihad dan orang plus zikir pula, orang yang dah pergi jihad ni orang dah lebih daripada zikir lagi. Martabat mereka tu lebih lagi. Cuma orang yang tak nak pergi jihad ni, dah tak nak pergi jihad, dah tak mampu nak jihad, dah tak mampu nak keluarkan apa yang dia sayang, nak infak apa yang dia miliki, yang dia sayang, zikirlah banyak-banyak. Sebab ada hadis Nabi SAW, antara sahabat-sahabat yang fuqara, para sahabat-sahabat yang dhaif, fakir, miskin di zaman Nabi SAW, apabila diturunkan ayat, apabila diterangkan oleh Nabi SAW hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan orang yang infak fi sabilillah, orang yang derma, antara hadisnya mathalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habbah, dalam surah Al-Baqarah tu kan, orang yang derma, orang yang infak fi sabilillah di jalan Allah seperti mana sebiji, dan sebiji itu bertangkai sampai 7, dan setiap tangkai itu ada 100, dan jadi satu biji, satu infak menjadi 700. Wallahu dha'if liman yasha, Allah akan gandakan lebih daripada itu. Bila turunkan ayat macam tu dan hadis-hadis yang lain yang Nabi menggalakkan kelebihan-kelebihan orang bersedekah, jadi sahabat-sahabat yang fakir ni jumpa Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, sahabat-sahabat yang lain yang mampu, yang kaya, yang memiliki harta, mereka mampulah untuk dapat kelebihan itu. Dan kami ni yang tak mampu ni, kami nak buat apa? Baru Nabi SAW ajarkan zikrullah, zikir Allah. Zikir-zikir tertentu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu menempati seolah-olah kita juga mengambil bahagian seperti mana sahabat-sahabat yang lain yang hebat-hebat infak fi sabilillah itu. Agak boleh fahamlah insya-Allah. Yang kita tak nak fahamnya di sini, maknanya zikir ini lebih baik daripada infak, maknanya tak infak dah lepas ni, habis lagi tu. Biar kita cubalah buat semua amalan baik yang mulia, yang dipuji, dan zikir itu seperti mana yang diterangkan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Zikir itu lazimkan sebagai amalan harian kita, sebagai nadi hayat kita, seperti mana hadis yang pertama tadi, biar jiwa kita ini hidup seperti mana orang yang banyak berzikir. Bila kita banyak berzikir, insya-Allah kita akan dapat satu kelebihan lagi, iaitulah dalam hadis yang berikutnya.
Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, satu lagi hadis kita baca. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Hadis ini dalam hadis Bukhari, ya. Hadis ini dalam hadis Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut firman Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ini surah apa pula? Tiba-tiba tak ada dalam Al-Quran. Jadi di sini kena kaitkan dengan hadithun qudsiyun. Yaqulullahu ta'ala fil hadithil qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Siapa pernah belajar hadis qudsi, hadis nabawi? Ada siapa pernah itu? Macam mana yaqulullah, firman Allah tiba-tiba tak ada dalam Al-Quran. Kan firman Allah itu semuanya dalam Al-Quran. Tiba-tiba ana 'inda dhanni 'abdi ini tak dimasukkan dalam surah Al-Quran. Okey, siapa boleh bagi pandangan sikit? Okey, ada tak? Ini termasuknya dalam hadis qudsi. Ada sebut tak dalam tu? Dalam Ada. terjemahan masing-masing? Ada Ada. Ustaz? Ada hadis qudsi. Ma makna hadithul qudsi? Apa makna hadis qudsi? Hadis kursi tu yang apa, Rasulullah terima wahyu direct pada Allah, ya Ustaz. Dari Allah dan Itu yang saya tahu. apa bezanya dengan Quran? Beza dia. Quran pun wahyu pada tahu. Tak tahu Ustaz, saya tak dapat nak uraikan pula. Tapi saya Bagus. tahu. Baguslah. Sekurang-kurangnya ada juga pengetahuan tentang hadis qudsi. Hadis ni maknanya hadithun, al-hadithu bermakna al-khabar. Hadis tu maknanya khabaran, cerita ataupun berita, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Nabi bagi tahu kepada sahabatnya, tetapi bukan hadis Nabi. Hadis ni hadis qudsi. Al-Quds maknanya perkara-perkara yang besar, yang agung. Ruhul Quds maknanya perkara yang tinggilah, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebutkan hadis ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qudsi ini nisbatun ila rabbih, maknanya kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Hajah sebut tadi, Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dari segi manam, dalam tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ilham. Ilham maknanya gerak hati Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan diri Nabi untuk berkata seperti mana yang Allah kehendak. Tapi kalau kita sebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam hadis dalam surah An-Najm, apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya. In huwa illa wahyun yuha, sesungguhnya apa yang dituturkan walaupun satu lafaz dari Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena faham lebih luas lagi di sini. Kita faham, saya cuba nak mudahkan. Hadis ini terbagi kepada dua, hadis satu qudsi dan hadis nabawi, hadis Nabi lah. Satunya hadis yang datangnya dari lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, muradnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya hadis nabawi, hadis yang diucap oleh lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua kedua-duanya itu memang gerak hati dan ataupun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada lafaz itu dari Allah Subhanahu wa taala, dah tentunya dari Allah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua itu pun dari Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya Allah gerakkan hati untuk Nabi berkata dan Nabi SAW menerangkan hukum, menerangkan syariat, semua itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya kalau hadis qudsi ini Nabi SAW terima lafaznya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bezanya dengan Al-Quran, Al-Quranu yuta'abbadu bitilawatihi wal hadithul qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Maksudnya kalau kita baca Quran setiap huruf dapat 10 ganjaran. Tapi hadis qudsi tak ada kelebihan itu. Dan hadis qudsi ini tak termasuk dalam la yamassuhu illal mutahharun. Hadis qudsi ini tak termasuk disyaratkan untuk orang nak sentuh hadis qudsi ini kena berwuduk. Tak semestinya Al-Quran, tak sepertinya Al-Quran. Al-Quran syaratnya mesti orang yang nak sentuhnya kena ada wuduk. Dan hadis qudsi ini tak diboleh baca dalam solat seperti mana ayat-ayat Al-Quran. Hadis qudsi ini bukannya ayat Quran. Tapi maknanya dan maksudnya dan lafaznya dari Allah Subhanahu Wa Taala hampir sama dengan Al-Quran tetapi tak sampai martabat Al-Quran. Okey, insya-Allah. Tak apalah, kita belajar sikit-sikit, tahu sikit-sikit, nanti bila dah sampai mendalam sampai kepada babnya insya-Allah boleh faham lebih mendalam lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Maksud hadis di sini yang saya boleh faham, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersama dan di sisi hamba-hambanya yang senantiasa menyangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersamanya seseorang hamba itu apabila zikir Allah Subhanahu Wa Taala, bila menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut dah kelas lepas, zikrullah ini apa saja yang mengandungi dalam zikir, dalam lafaz kita yang kita baca ni, sama ada dalam hati ataupun qalbi ataupun qauli. Zikir itu termasuk dalam mahamidullah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat sempurnanya, ataupun tasbihullah, kita menafikan segala sifat-sifat kekurangan dari diri Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua itu namanya zikrullah. Okey. Cuma wa ana ma'ahu idza dzakarani, al-ma'iyah di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersama hambanya apabila hambanya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kalau hambanya tak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersama tak? Tidak. Itu kita nak jawapan. Okey. Bersama di sini ada dua. Bersama ada di sini ada dua. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mujadalah, wa huwa ma'akum aynama kuntum aynama kanu thumma yunabbihum 'amala yaumil qiyamah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum hatta akhir al-ayah wa huwa ma'akum aynama kanu thumma yunabbihum 'amala yaumil qiyamah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam surah Al-Hadid pun ada. Allah Subhanahu Wa Taala bersama hambanya di mana saja mereka berada. Aynama kanu aynama kuntum. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersama. Yang pertama bersama, al-ma'iyatu al-ihatah. Al-ihatah maknanya memerhati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memerhati, dan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan mentadbir, menguruskan urusan kita, menguruskan gerak-geri kita. Itu ma'iyah Allah Subhanahu Wa Taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-galanya. Hamba Allah, wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga segala apa yang ada dalam langit dan di atas bumi ini, semua Allah jaga. Itu makna ma'iyah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Tetapi ma'iyah yang kedua ni tulislah, saya susah nak tulis. Yang kedua ni yang dimaksud dalam hadis ni. Ma'iyah di sini bersamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hambanya di sini, maksudnya di sini bersamanya Allah memelihara, Allah memberi rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga. Jadi dua bersama di sini ada dua macam lah. Satunya Allah memerhati, Allah menguruskan, tadbirullah wa ihatatuhu, yang pertama. Yang keduanya, ma'iyatullah yang kedua di sini maknanya rahmatullahi ta'ala wa rifqatihi bihim. Allah Subhanahu Wa Taala rahmat hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa jaga, hifdhuhu, Allah Subhanahu Wa Taala jaga hambanya. Idza dzakarani, apabila hamba itu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala ataupun zikrullah atau zikir Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala bersama seseorang itu dan bersama Allah itu dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga, maka seseorang itu senantiasa berada dalam keadaan baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jaganya, Allah Subhanahu Wa Taala rahmahnya, Allah Subhanahu Wa Taala taufiknya, beri kejayaan, beri pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ. Jadi hadis ini nak mensyarahkan, nak menjelaskan lagi macam mana seseorang itu bersama Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyebut Allah Subhanahu Wa Taala ataupun zikrullah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, apabila dia zikir, dia menyebut Allah, dia zikir Allah fi nafsihi, dalam dirinya, maknanya senyap-senyap secara sirnya. Takartuhu fi nafsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini bukan sebut nama kita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada kita. Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila seseorang itu zikir Allah bukan senyap-senyap, bukan secara sir, secara jahar pula. Fi mala'in, secara terang-terang. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan kita, seseorang itu yang zikir Allah itu, fi mala'in, pada khalayak ataupun pada tempat yang ramai makhluknya, khairin minhum, lebih baik daripada orang-orang yang mendengar zikir kita. Contohnya kalau kita sebut dalam satu kumpulan kecil ataupun kumpulan besar dari segi manusia-manusia yang kita kenal, kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah di situ. Tak kiralah kita zikir ibadah ke, baca zikir ke, ataupun kita zikir contohnya kita sebut-sebut baik ke, kita bagi nasihat ke, kita mengingatkan sesuatu yang baik ke, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut kita juga, akan pelihara kita juga, jaga kita juga, fi mala'in khairin minhum, di dalam keadaan ataupun di depan khalayak Allah Subhanahu Wa Taala, di depan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik daripada itu. Jadi kita boleh faham dua di sini, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut kita di sisi para malaikat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh faham kebaikan yang Allah akan memelihara kita bukan sekadar dalam keadaan senyap sunyi ataupun dalam keadaan sir Allah jaga, dalam keadaan terang-terangan pun Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Jadi kita boleh pergi ke jauh lagi makna kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini. Okey, saya ada satu poin di sini saya macam menarik juga kalau kita bahaskan. Tapi kejap, Ustaz boleh nak ganggu sekejap? Boleh. Siapa nak ganggu terus. Wa anna ma'ahu khin. Wa anna ma'ahu iza zakaruni. Dekat Ustaz ni. Kalau dekat Kak Ina ni, wa anna ma'ahu khina yazkuruni. Tak apa, lebih kurang itu, lebih kurang. Lebih kurang. Hina idza sama aja. Hina idza ada zarfiyah, maknanya lizaman. Apabila masa lah, untuk nak menerangkan tentang masa, apabila dan ketika. Lebih kurang makna dia. Okey. Poin yang saya cuba nak discusskan bersama di sini. Wa in dzakarani fi mala'in. Wa in dzakarani fi mala'in. Dan apabila seseorang itu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terang ataupun di depan orang ramai. Okey, apa yang kita faham di sini dan apakah contoh seseorang itu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala di depan orang ramai? Sebab yang pertama ni dzakarani fi nafsihi. Fi nafsihi maknanya seorang dirinya. Seorang dirinya secara sembunyi ataupun secara sirnya dia menyebut Allah. Yang itu kita boleh fahamlah. Mungkin kita bagi contoh, bangun tengah malam, orang tak dengar kita zikir, maknanya kita buat seorang-seorang, orang tak tahu. Tetapi contoh yang kedua ni, wa in dzakarani fi mala'in. Apa yang kita faham di sini? Dan apabila seseorang itu menyebut Allah fi mala'in, pada khalayak ramai ataupun di depan orang ramai. Sebagai majlis contoh. Ilmu, dalam majlis ilmu. Okey, kalau majlis ilmu maknanya tok guru seorang je lah yang dapat. Kalau kita dengar, kita yang mendengar. Tapi orang ni makna di sini zakarani, dan apabila dia menyebut, orang yang menyebut tu tok guru je, tok ustaz je ataupun penceramah je.
Orang yang mendengar ni dia dapat kelebihan dia menghadir majlis ilmu, itu lain pula. Adakah ia tertumpu hanya kepada penceramah seorang je? Maksud ini, hadis ini ataupun ayat ini, poin ini? Ada semua tak, bukan pada Okey. pada guru seorang je gitu. Tu mana? Yalah, kalau Kak Nan nak takkan contoh ceramah majlis ilmu, makna ni lebih kepada penceramah seorang je lah. Sebab makna memang kena pada situ. Jadi Ya. pendengar menghadirkan diri dalam majlis ilmu, dia ada kelebihan lain pula. Tapi bagi saya ini dia lebih luas daripada majlis ilmu lagi. Tapi tak apa, kita masukkan satunya antara contohnya majlis ilmu itu apabila penceramah itu zikrullah, maknanya dia mengingati dirinya dan mengingati para hadirin, para pendengar, itu termasuk dalam orang yang orang yang zikir Allah di depan ramai. Ada tak lagi contoh-contoh yang lain? Kita nak jawapan daripada semua supaya kita boleh berfikir bersama. Kita i'malul aqli, kita gunakan, hidupkan akal kita, gerakkan fikiran kita supaya kita boleh faham bersama, insya-Allah. Maksud Ustaz majlis ke Ustaz? Itulah saya nak contoh-contoh yang Majlis okey. tahlil. Majlis tahlil. Okey, masukkan majlis tahlil sekali. Okey, jadi kalau kita panggil ramai-ramai untuk majlis tahlil dan kita baca. Dan kita tak bahaskan majlis tahlil itu buat macam mana, cara macam mana. Cuma dalam majlis tahlil tu ada zikir. Kan, ada zikir. Tapi zikir itu kita nak katakan ini yang disuruh oleh Nabi ke, itu ada contoh dari segi Nabi ke, itu lain bahasalah. Tapi dalam majlis tahlil tu memang ramai-ramai akan zikir. Mungkin boleh masuk dalam contoh ini. Sekiranya majlis tahlil itu insya-Allah ada baiknya. Sebab khilaf kan, majlis tahlil tu khilaf. Jadi kita nak kena sebut sebagai orang kata amanah ilmiah, sebagai amanah kepada ilmunya, kita dari pihak mana sekalipun kita nak kena jelaskan. Tahlil itu bukan semua mazhab boleh. Kita mazhab di sini boleh. Tapi kalau kita pergi uruf lain, saya rasa keluar daripada tanah Melayu orang tak kenal dah tahlil. Saya rasalah. Dengan saya pernah duduk di Mesir, saya pernah pergi Saudi. Saudi memang ada komuniti Melayunya, orang Melayu yang bawa daripada sini pergi sana. Tapi sejauh mana saya berkawan dengan Arab, orang-orang Arab, tak pernah ada majlis tahlil. Mereka tak pernah kenal pun apa itu majlis tahlil. Jadi tak apa, itu khilaf, tak ada masalah. Kita tak nak mendalam bab ini. Pilihan tanah Melayu ni, amalan tahlil itu ada puncanya dan ada sebabnya dan ada tempat yang diambilnya. Maka ada yang antara kita yang mengharapkan majlis tahlil itu menjadi satu majlis yang mulia, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam gambaran majlis tahlil tu, ia boleh masukkan dalam contoh ini. Dalam solat Ustaz, solat berjemaah. Baru nak cakap solat jemaah Ustaz, berjemaah. Solat berjamaah, masya-Allah. Okey, bagus. Solat berjamaah. Jadi saya nakkan kita berfikir jangan hanya la ilaha illallah ramai, la ilaha illallah ramai. Itu nama zikir secara berjamaah. Tidak. Kita nak pergi jauh lebih daripada itu lagi. Sebab macam saya tidak adilah. Kalau kita kata tahlil saja yang zikir berjamaah, kesianlah negara-negara lain yang tak kenal tahlil tu tak masuk dalam hadis ni pula. Sedangkan hadis ni datang dari zaman yang sebelum wujudnya majlis tahlil lagi. Ustaz baca Al-Kahfi tu. Okey, alhamdulillah baca Al-Kahfi secara berjamaah. Saya sendiri pernah dan selalu saya menerangkan secara berjamaah tak ada pun sunnah Nabi. Nabi pernah kumpulkan sahabat-sahabat membaca. Itu bukan sunnah pun. Bukan kita kata Nabi buat, kita buat, tidak. Cuma Nabi menggalakkan kita membaca Al-Kahfi masing-masing. Tetapi bila kita nak baca sendiri, kita tak pandai, tak lancar, kita tak semangat, kita buatlah secara berjamaah ini. Setiap malam Jumaat saya buat kan. Saya ulang benda yang sama, saya cakap supaya kita dapat semangat. Nanti esok kita boleh baca sendiri. Itu sebenarnya sunnah Nabi, baca sendiri. Jadi saya masukkan juga baca Al-Quran secara ramai-ramai ini secara tadarus. Sebab ada hadis yang kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna fima bainahum. Yatadarasuna fima bainahum. Ada hadis yang menguatkan, yang mengatakan mana-mana
kaum ataupun kumpulan yang berkumpul di rumah Allah bertadarus Al-Quran, bertadarus sesama mereka. Itu boleh bertadarus secara ramai-ramai, membaca Al-Quran secara ramai-ramai. Ada tempat yang kita boleh letakkan baca kahfi kita, baca Al-Quran secara ramai-ramai di situ. Jadi boleh masukkan juga dalam contoh ini. Sebenarnya saya ada satu poin sebenarnya saya nak sampai di sini. Yang tu semua betul-betul belaka, semua baik-baik belaka yang disebutkan semua tadi. Saya nakkan sikit lagi. Okey, teruskan. Saya dengar ajar Majlis Rafiah. selawat Ustaz. Majlis selawat. Majlis selawat boleh juga, sama juga dengan tahlil tadi. Majlis selawat juga sama dengan majlis tahlil yang kita katakan pada asalnya pada asal fil ibadah ni selawat ke atas Nabi SAW satu tuntutan ataupun satu suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apabila diturunkan ayat ini Allah perintah para sahabat untuk berselawat ke atas Nabi SAW, maka datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, beri salam, wasallimu taslima, beri salam, kami dah tahu macam mana nak beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami diajar. Tapi macam mana kami nak berselawat? Maka Nabi ajar salah satu selawatnya iaitulah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallait. Jawapan Nabi itulah yang Nabi tunjuk dan Nabi ajar kepada sahabat yang bertanya macam mana nak berselawat. Kita faham di sini selawat inilah selawat yang paling sunnah dan paling disuka oleh Nabi, dan ini paling tepat dengan ajaran Nabi. Selain daripada itu, hanya usaha-usaha tambahan-tambahan, cuba-cuba nak kumpul-kumpulkan selawat-selawat, macam-macam selawat, tak kira lah apa jenis selawat, itu semuanya usaha-usaha ulama-ulama kemudian nak mencuba mempelbagaikan cara nak berselawat. Tapi kalau nakkan kepada sunnah Nabi, itulah Nabi ajar kepada sahabat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Kaifiat selawat, macam mana nak berselawat, berdiri ke, duduk ke, lagu ke tak lagu, qasidah ke apa ke semua ke, itu semua baru belaka. Benda datang kemudian. Tetapi dia boleh masuk dalam zikir secara berjamaah yang kita maksudkan di sini. Mudah-mudahan majlis selawat di mana saja, apa sahaja, selagi mana tak ada unsur maksiatnya, tak ada bercampur dengan murka Allahnya, kita harapkan majlis itu majlis yang mulia, majlis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey, ada lagi Menuntut tak? ilmu Ustaz. Menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu termasuk dalam yang Kak Nas sebut Zikir. tadi. Termasuk dalam Kak Nas sebut tadi, menuntut ilmu itu sama ada penceramahnya yang bercakap ataupun yang mendengarnya, dia akan termasuk dalam kelebihan menghadir majlis ilmu. Tapi zahir hadis ini, wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila seseorang itu menyebutkan daku di depan ramai ataupun di khalayak ramai, fi mala'in. Jadi kalau kita sebut gitu, dia lebih jelas lah. Mesti amal seseorang itu nak kena tunjuk. Bukan secara ramai-ramai. Bukan ramai-ramai baca. Seseorang itu menyebut Allah, zikir Allah di depan ramai. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Doa untuk ramai-ramai boleh ke Ustaz? Maknanya bukan doa untuk sendirilah. Maknanya kita doa tu untuk muslimin dan muslimat. Dia tempias saja di situ. Dia boleh tumpang-tumpang saja. Kita doa, tiba-tiba nak doa. Dia ada kelebihan lain pula lah. Doa an zahril ghaib. Doa tanpa beritahu kepada orang yang kita nak mendoakan. Para malaikat akan mengaminkan doa itu. Dan walaka mithlu dhalik. Dan para malaikat kata para malaikat akan mendoakan yang serupa seperti mana kita doakan kepada muslimin muslimat yang kita baca tadi. Itu kelebihan yang lain. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang saya nak sampaikan di sini, antara yang banyak-banyak semua kita boleh masukkan. Di sini dia lebih kepada beberapa perkara. Satunya, zikir semata-mata untuk nak mengingatkan orang yang lalai. Okey, yang pertamanya kita boleh masukkan zikir kita nak mengingatkan orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tak suka zikir. Ini dakwah dengan lisan. Dakwah dengan lidah. Dakwah bil hal wa bil lisan. Maknanya secara tak langsungnya kita nak mengingatkan orang. Tapi kalau tak mampu untuk kita nak jaga riak kita, kalau tak mampu untuk kita nak dapat, kita nak jaga supaya kita dapat pujian orang ke ataupun orang kata-kata baik kepada kita,
maka kita elakkanlah. Zikir untuk kita nak baca-baca di depan orang, nak bagi orang dengar, nak bagi orang dengar kita kan semata-mata. Contohnya lah zikir pagi petang, apa sajalah zikir-zikir masuk masjid ke, keluar masjid ke, kan setiap gerak-geri kita ada zikir-zikir Nabi, bacaan-bacaan doa, zikir-zikir itu ini kan. Kita sengaja kuat-kuatkan bagi orang dengar supaya dia yang terlupa ke ataupun dia tak ingat ke, tiba-tiba dia dengar kita, dia ikut kita. Ini antara dakwah juga ni. Ini boleh masuk sangat-sangat dalam bab ini. Dan yang paling penting, yang lebih penting daripada itu, di sini dia lebih kepada nasihat. Zikir di sini tazkirul ghairi. Kita menasihati orang. Ini amalan dakwah yang lebih mencabar, yang lebih susah sikit lah. Siapa kita nak nasihat orang? Kan? Ustaz, minta maaf, Sebenarnya. Matin tanya cara tu macam mana tu Ustaz? Itulah. Cara. Itu kita nak pergi slow-slow ni. Kita mula dengan tajuk dulu. Mak Teh dah nak habis dah cepat. Nak pergi terus pergi cara macam mana nasihat orang kan. Saya baru buka tajuk. Okey, jadi saya buka tajuknya nasihat ad-dinun nasihat. Agama-agama sebenarnya dengan secara keseluruhannya nasihat menasihati pada asalnya. Tetapi cuba kita bayangkan keadaan kita jauh sangat, poin ini sekhususnya jauh sangat kita daripada agama kita, masya-Allah, daripada apa yang dikehendaki oleh agama kita sebenarnya. Sebab nasihat ni, hidup secara bernasihat ini kita agak sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat ketinggalan dan sangat-sangat kita meninggalkannya. Pelik kan? Padahal ini adalah agama kita. Sebahagian besar daripada agama kita adalah kita nasihat orang. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukan setakat itu, dalam hadis yang masyhur yang lebih tegas lagi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Apabila seseorang itu tengok perkara yang mungkar, ingkarkan, tukarkan, tegah dan cegah dari perkara itu berlangsung ataupun berterusan, mulakan dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan tu tak semestinya pukul lah. Kan? Tangan itu maknanya cegah dengan secara keras, sampai secara zahirnya. Kalau perkara tu boleh ubahkan. Fa illam tastati', kalau kita tak mampu dengan secara tegas tadi, fa bilisani, mula dengan lidah, maknanya nasihat, ingatkan, tegur, kan? Itu yang maksud saya di sini, yang sangat-sangat kita jauh dari perkara-perkara ini. Maaf Ustaz, ya saya. ini untuk lebih daripada keluarga lah maksudnya kan. Kalau kita berkeluarga, kalau kita nampak sesuatu yang tak kita sukai bila anak-anak kita ke apa buat, kita boleh nasihatkan. This is what yang maksudnya di sini, lebih daripada untuk keluarga Ustaz. Apa yang saya faham, bukan setakat keluarga, dakwah itu mula dengan al-aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala firman dan perintah Nabi SAW untuk nidharah. An-nadharah ini maknanya menakutkan ashiratakal aqrabin, mula dengan orang yang terdekat dulu, lepas tu pergi kepada orang yang lebih jauh. Mulakan dengan keluarga kita dan pergi kepada yang jauh. Dan dalam hadis Nabi SAW lebih umumnya, Nabi SAW sebut dalam hadis itu, marra'a minkum munkaran. Apabila seseorang itu melihat di depannya mungkar, perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, falyughayyirhu, maka terus ubahkannya. Tegur, cegah semua. Dia tak sebut pun ini hanya kepada keluarga sahaja. Itulah yang kita sebutnya ad-dinun nasihah. Apabila Nabi SAW sebutnya ad-dinun nasihah, sahabat tanya, qulna liman ya Rasulullah. Sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa? Qul Nabi SAW, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil wa li 'ammatil muslimin. Kerana Allah dan kerana Rasulnya, dan untuk semua orang-orang awam, orang-orang muslimin secara umumnya. Itu semuanya hadis yang saya baca tadi. Okey, jadi kita pergi tadi. Poin yang kedua tadi,
Tapi Sekejap. susah kan nak tegur-tegur orang bila Betul. Sekejap. Sama juga ni. Tak boleh sabar ni. Sama juga Kak Ati. Kalaulah Sebelum kata, saya akan pergi nanti. Saya kata, kalaulah keluarga pun kita kata susah, macam mana orang luar kan? Nanti sekejap. Saya nak sebut di sini poin. Ustaz, sebelum pergi jauh, Ya, Kak Nan nak tanya, benda ni macam kita sambut maulud tu, adakah negara lain buat juga gitu macam tahlil tu? Tahlil kan negara sebelah Ini Kak Ana bukan sebelum pergi jauh, Kak Ana terus pergi jauh. Sabar Kak Ana. Yang itu kalau Kak Ana nak bagi soalan tu mungkin boleh bagi lepas saya clearkan yang ini. Ni saya dah faham dah. Kak Ana tadi nak kaitkan dengan tahlil dengan majlis selawat tadi kan? Tak apa. Kita yang tu kita tangguh dulu. Kita habiskan yang ni supaya tak tergantung. Okey. Bab nasihat ataupun bab mencegah ataupun bab menyuruh. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Okey, masya-Allah, panjang kita boleh begini. Ayat Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kamu umat yang senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu wahai umat Islam, orang yang beragama Islam, sebaik-baik ummah. Kenapa sebaik-baik ummah? Sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab umat Islam yang terbaik-baik ini sebab apa? Sebab mereka ini senantiasa menyuruh baik dan mencegah mungkar. Kenapa Bani Israel Allah Subhanahu wa taala laknat, Allah Subhanahu wa taala murka? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surah disebut kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tak mencegah ataupun tak melarang apa sahaja mungkar berlaku di depan mereka. Ini semua ayat-ayat yang jelasnya apabila kita tak menghidupkan syiar ataupun ajaran, iaitulah menyuruh kepada baik dan mencegah mungkar ini, kita akan menyerupai orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka itu tak mencegah kemungkaran. Jadi kembali kepada keadaan kita yang kita nak pergi kepada soalan-soalan yang tadi, keadaan kita sangat-sangat jauh sebab kita sebenarnya itulah kelemahan. Al-wahnu kita ni ada sangat-sangat pada diri kita yang mana kita tak boleh nafikan. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Itulah tanda-tandanya iman kita sudah lemah. Itulah tanda-tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kena bangkit, kena sedar diri, kena banyak-banyak beristighfar, bertaubat. Kalau seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka itu tak akan takut. Tak akan takut. Apa sahaja di depan mereka itu tak pernah takut. Kita ini yang kita kata susah sebenarnya bukan susah, kita takut. Kita kata kita nak dakwah, kita nak suruh keluarga, anak bini kita, isteri kita ataupun suami kita, ataupun kita nak ingatkan mereka-mereka yang ada di sekeliling kita ini, mula dari rumah kita, kadang-kadang kita rasa susah. Sebenarnya bukan takut, bukan susah, takut. Takut bergaduh, takut memasang muka, takut mungkin ada lawan mulut, kan? Itu kita nak elakkan perkara itu, kita diamkan diri. Lepas tu kita kata susahlah, hidayah tak dapat, hidayah belum lagi. Ini mula dalam rumah kita dah rasa susah macam itu. Macam mana pula kita nak sampai kepada orang yang di sekeliling kita? Sedangkan itu semuanya tanggungjawab kita. Benar-benar kalau kita bincang ke arah ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat sebenarnya. Tapi itulah hakikatnya. Bila kita dah tak hidup sunnah ini, maka kita dah jadi lemah. Kita dah jadi jauh dari landasan yang sebenarnya yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Barulah kita akan terasa betul lah diri kita ini sangat mudah untuk terikut hawa nafsu. Termasuknya saya, termasuknya siapa-siapalah. Diri kita ini sangat-sangat mudahnya terikutnya asyubuhat. Asyubuhat, perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang halal ke haram, boleh ke tak boleh, dosa ke pahala, tak apalah. Kita ambil yang mudah, ambil yang senang, ambil yang disuka oleh diri kita. Itu keadaan kita sekarang ini. Sebab itu semua ada sebut dalam hadis. InsyaAllah kita akan baca satu persatu hadis itu, memang kena dalam keadaan kita sekarang ini.
Sekurang-kurangnya bila kita baca, kita sedar, manalah tahu Allah nak gerakkan hati kita, insya-Allah dapatlah kita islah, kita memperbaiki sedikit demi sedikit. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu lah untuk kita ke arah mana kita nak bawa diri kita dulu. Selamatkan diri kita dulu dan barulah selamat orang-orang yang ada di sekitar kita, barulah pergi kepada yang lebih jauh. Sebenarnya jawapan kepada Mak Teh dan Kak Saadah tadi, bila kita kata susah tu, Islam pun dah standby sebenarnya, dah ada plan-plan ataupun langkah-langkah yang berikutnya. Bila dah sampai tahap susah, kita nak kena pergi kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nak dakwah, nak tegur, nak nasihat, kena ada hikmah. Kena ada cara yang sesuai dengan halal mad'u. Siapa yang kita nak tegur tu? Setiap orang yang kita nak tegur, dia ada cara yang sesuai dengannya. Kalau anak, gaya mana? Cara mana? Kalau orang yang selebel dengan kita, kawan kita ke, cara mana? Kalau orang yang lebih atas pada kita, yang kita patut hormat, kalau isteri, hormat kepada suami. Kalau anak, hormat kepada mak ayah. Kalau adik, hormat kepada abang kakak. Dia ada cara yang sesuai. Orang yang lebih berpengetahuan, ada cara menegur yang lebih sesuai dengannya, kan? Sebab itu sekarang ni viral, yang kes yang paling hangat sekarang ni, mungkin antaranya cara itu tak kena. Bila nak menegur, bila nak nasihat, viral dan menyebut terus, direct, mungkin cara-cara itulah yang akibatnya bertambah parahnya dan bertambah padahnya. Itu yang kita tak nak. Islam sebenarnya semua dah ada, cuma kita nak kena cari je. Bila seseorang, saya dah pernah dapat soalan daripada ahli kita, macam mana nak nasihat, macam mana. Itulah tugas kita, mencari, bertanya, bukan seorang, bukan dua, bertanya lagi lah cara mana yang lebih mujarab, cara mana yang lebih selamat, cara mana yang lebih berkesan. InsyaAllah kita akan dapat cara tu. Jangan sekali dua kita mencuba terus kita give up, terus kita tak nak. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala pun pesan benda yang sama. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, wastabir 'alaiha. Dan suruhlah keluarga kita, ahli keluarga kita untuk menunaikan solat. Dalam ayat ni sebut solat. Wastabir 'alaiha. Kita sebut tengok kalimah wastabir. Wastabir ini maknanya sabar, bersabarlah. Tetapi dalam istilah sabar ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, tambah lagi huruf ta, wastabir. Asalnya wasbir, tapi disebutkan ditambah lagi ta, wastabir. Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Dalam kaedah Arab, selagi mana banyaknya huruf, banyaknya perkataan, lagi besarnya makna, lagi luasnya makna, lagi kuatnya makna. Jadi makna di sini wasbir 'alaiha, maka bersabarlah atas kita nak menyuruh keluarga kita solat, bukan sekadar sabar biasa, sabar yang betul-betul sabar, sabar yang berganda-gandanya sabar. Maknanya untuk nak suruh solat pun, yang merupakan tiang agama pun, kita nak kena betul-betul bersabar. Bukannya mudah untuk mereka itu nak dirikan solat. Bagi orang yang susah solat lah. Tapi ada ahli keluarga kita, masya-Allah, alhamdulillah, daripada awal mudahnya solat. Tapi bab lain pula. Demikianlah, contohilah ayat ini. Kalau bab lain, katakanlah apa-apa saja perkara yang kita nak dakwah, yang kita nak cuba nasihat, itu perkara itu macam susah dia nak ni. Jangan 1, 2, 3 kali. Kita nak kena berterusan, banyak-banyak bersabar, dan kita nak kena ada usaha mencari cara mana yang lebih berkesan. Setiap masalah dia ada cara yang sesuai dengannya, cuma kena tak kena itu perlu kepada masa, sama ada cepat ataupun lambat. Itulah yang saya nak cuba kongsikan. Poin wa in dzakarani fi mala'in ini sebenarnya memang dia boleh pergi jauh daripada itu. Mungkin kita, yang kemampuan kita setakat itu cukuplah kot untuk kebaikan kita. Bab kita nak menyebut Allah di khalayak ramai ini, memang ada masanya
perlu kita sebut. Bukan jangan kita kata kita ni bukan penceramah, kita bukan ustaz, tak perlu kita nak sebut. Tidak. Kita juga kena ada tugas untuk nak menyampaikan dan nak mengingatkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang ada cara dan gayanya tersendiri. Bila sampai tahap itu, bila kita berjaya kita menyebutkan Allah itu, maka Allah akan sebut kita pula lah di sisinya dan di sisi para malaikatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memelihara kita lebih daripada apa yang kita lakukan tadi. Habiskan hadis ni dan saya akan buka soalan. Wa in taqarraba ilayya shibran. Dan apabila seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah sekadar shibr. Shibr ni maknanya sejengkal, Allah Subhanahu Wa Taala akan taqarraba juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga. Kita tak istilahkan Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan juga. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara lebih lagi daripada sejengkal itu. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ad-dhira' makna di sini sehasta kan. Maknanya lebih daripada sejengkal lah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ba'an maknanya seluas ke kiri kanan kita, tangan kita itu. Wa in atani yamshi ataituhu harawalatan. Dan apabila seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dalam keadaan berjalan, maknanya itu satu ibarat, satu perumpamaan. Berjalan maknanya dalam keadaan segera. Allah Subhanahu Wa Taala lebih segera lagi, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Itu maksud hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa lebih lagi daripada kita untuk kita menyebutnya. Bila kita sebutnya, bila kita zikirnya, bila kita ingatnya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu lagi menjaga kita, memelihara kita. Wallahu taala alam. Saya rasa sampai sini dulu hadis yang keberapa ni? Kita tanda situlah hadis harwalah lah. Dan insya-Allah kelas akan datang kita akan sambung lagi. Wa an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala, wallahu taala alam. Sampai sini dulu boleh tanda. Nanti kita akan sambung insya-Allah. Okey, soalan Kak Ana tadi. Okey, sebenarnya ada yang bertanya kepada saya untuk bercakap bab Kak Ana sebut sekali lagi Maulid Maulid Rasul. Okey. Maulidun Nabi SAW. Sebenarnya bab ini saya tak perlu. Saya bukan ahlinya untuk komen sebenarnya. Sebab Maulidun Nabi SAW dibahaskan ulama berkurun-kurun. Berkurun-kurun khilafnya antara orang-orang alimnya. Beratusan tahun, sudah tak habis-habis dan tak akan habis. Sebab namanya khilaf. Bila namanya khilaf, perselisihan dan berlainan pendapat, maka dia tak akan bersatu lagi lah. Dia tak akan bersatu. Kita ambil cara macam ni je lah. Untuk nak tenangkan keadaan dan kita nak hidup dalam keadaan aman dan damai insya-Allah. Kalau mazhab pecah empat, tak boleh jadi satu, dan semua orang Islam kena terima bahawasanya empat-empat mazhab itu semuanya ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Kalau mazhab itu empat, maka firqah-firqah lebih pecahan daripada itu, lagilah tak boleh bersatu. Kalau empat-empat mazhab, contohnya Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i. Sepatutnya anak murid ni hormat guru lah. Kan? Mestilah kena hormat sebab apa yang dapat ilmu tu daripada gurunya. Tapi tak semua ilmu yang dia belajar daripada Imam Malik lah. Banyak lagi lah guru-guru Imam Syafi'i. Tapi antara ilmu yang dia belajar daripada Imam Malik juga. Tetapi dia tetap ada perselisihan pendapat yang banyak dengan Imam Malik sendiri, dengan gurunya sendiri. Tapi masing-masing ada hujah, masing-masing ada dalil. Dan semuanya insya-Allah empat-empat mazhab ini, walaupun nampaknya macam jalan tak bersatu, tapi semuanya bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang betul-betul belaka. Cuma mungkin imam ini tak dapat hadis yang ini, imam ini tak dapat hadis yang ini. Tak apalah, itu pecahan mazhab yang saya nak sampaikan di sini. Kalau empat-empat mazhab antara guru dan murid pun tak boleh bersatu, macam manalah umat-umat akhir zaman di sini dengan macam-macam pandangan, macam-macam pendapat, macam-macam sumber ilmu yang mudah yang susahnya nak bersatu. Jadi kita nak cari poin bersatunya, kita tak akan jumpalah. Cuma biar kita berlapang dada,
dalam majlis Maulidun Nabi, saya lebih ambil jalan tengah lah. Kalau nak tahu, saya antara orang yang mengiyakan 100% pun tidak, menolak 100% pun tidak. Saya pun ada qasidah hafal. Saya pun dalam bait-bait syair dalam apa tu Al-Barzanji, saya hafal sampai sekarang saya hafal. Jangan kata saya ni tak buat maulid. Cuma tak semestinya saya nak kena buat macam orang ramai-ramai. Sekarang ni dah trend sampai buat dalam masjid secara ramai-ramai. Tak semestinya kena gendang dalam masjid ramai-ramai. Dan yang paling ke depan lagi, dah boleh berjoget dah sekarang. Tak semestinya saya kena buat macam tu lah. Dan istilah saya ni maknanya kita semualah. Biar kita anggapkan majlis selawat yang disebutkan Haji Rafiah tadi, biar majlis selawat itu yang kita nak baca selawat, nak sebutkan selawat kepada Nabi yang kait dengan hadis. Nabi ditanya macam mana nak selawat, Nabi ajar, itu je selawatnya. Bila kita nak selawat itu ikut perintah Allah, ikut suruhan Nabi, maknanya sekarang ni kita anggapkan kita nak buat kerana Nabi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, biar sesuai dengan majlis itu, biar sesuai dengan cara kita nak buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu beria-ria sangat, tak perlu berlebihan sangat. Saya pernah bincang dengan orang yang mengiya-iyakan sangat. Saya tak nak saya tak nak sebut mana-mana. Cuma kalau Malaysia lah, kalau Malaysia dan mana-mana tempat, bukan Malaysia sajalah, saya pun sebut negara jiran, negara-negara bersebelahan pun, bila tibanya Maulidun Nabi, ada satu perarakan, satu upacara perarakan secara besar-besaran. Kalau kampung-kampung tertentu ini satu kampung keluar, lelaki perempuan campur aduk habis, bercampur, berjalan sama-sama. Maklumlah bila berkumpul, kita ni manusia ni payah nak cakap kan. Perempuan lelaki ini dua sifat yang berlawanan. Bila jumpa kat mana-mana mesti nak bersembang. Tak kira lah mahram tak mahram. Tak kira lah adik-beradik ke tak beradik-beradik. Tak kira lah kawan ke tak kawan. Jumpa kat pasar mesti nak kena hai. Berjumpa kat mana-mana mesti nak kena senyum, nak kena salam. Jadi bila berjumpa susah sangat-sangat kita nak kawal daripada bercampurnya percakapan yang tak berbatas tu. Bila berkumpulnya untuk perarakan daripada awal pagi sampai ke tengah hari tu, jadi cuba kita bayangkan berapa banyak keadaan-keadaan yang kita nak kena jaga batas Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkumpulan itu, percampuran itu, pergaulan itu. Ini satu sudut je saya bahaskan. Dan saya pernah tanyalah, sebab macam Kak Ana sebut tadi, negara-negara lain ada tak? Memang tak ada. Tak ada cara tu. Mungkin ada, mungkin tak tersebar sangatlah. Kalau ada pun dah nak menyerupai macam mazhab-mazhab lain pula. Macam perarakan Muharram pula kan. Okey, jadi saya tanyalah orang yang bersemangat perarakan ni, dia jawab macam ni. Dia kata, oh, kita nak bagi semangat kepada orang muda, generasi-generasi akan datang supaya budaya ini diteruskan, bukan kita sahaja yang buat. Bagus. Kesedaran itu untuk mengingati Nabi, kelahiran Nabi, semua tu bagus sangat-sangat. Tetapi saya tanya satu lagi. Okey, antara kita nak menghidupkan ini dengan nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah, perkara yang wajib. Pernah ditekankan seperti ini ataupun tidak? Dia tanya saya, dia kata contohnya, saya kata contohnya solat berjamaah lah. Solat fardu berjamaah di masjid. Ada tak kempen yang berprogram ataupun bersengaja dirancangkan secara berterusan untuk nak menggalakkan orang ini solat berjamaah secara bersungguh-sungguhnya. Orang-orang dewasa tak apa, jangan cakaplah kalau orang muda kita kata tak berjaya, orang dewasa kalau tak berjaya lagi teruklah kan. Jadi dia tanya saya, ya ada jugalah. Dia kata kadang-kadang sangatlah. Tak adalah beria-ria sangat 1 bulan macam Maulidun Nabi ni. Hari-hari buat maulid kan. Nak mengingatkan orang sekononnya, nak bagi kesedaran kepada orang muda. Saya kata satu contohnya lah.
Orang yang sama yang berarak tadi, bukan 1, 2, 3 hari dia buat persiapan di situ nak buat perarakan ini. Dia keluar daripada jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1. Berarak selalunya berkumpulnya di masjid ke ataupun di surau di taman. Okey, habisnya perarakan itu, satu pusingan jalan tu kadang-kadang dia patah balik ke surau ataupun ke masjid, tempat yang bertolak tadi. Saya kata solat zuhur hari yang sama tu, berapa orang yang solat? Susah nak jawab. Susah nak jawab. Mana semangat perarakan tadi dengan kefarduan perkara yang wajib ni, perkara yang besar ni. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang perkara yang lebih penting daripada perkara yang sampingan sahaja dalam agama kita. Kita anggapkan, saya boleh istilahkan Maulidun Nabi SAW ini perkara yang hawashi, perkara yang nak menguatkan sahaja, nak memberi semangat kepada orang muda dan kepada kita ini bila berselawat, beri semangat perjuangan Nabi, ingat kepada perjuangan Nabi, ingat kepada sunnah Nabi, ingat kepada pesanan Nabi, bukan sekadar dengar kepada qasidah-qasidah yang dibaca dalam majlis tu. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Itu satu sudutlah. Sudut yang lain, sudut yang keduanya, cuba kita tengok dalam majlis selawat, majlis Maulidun Nabi, apa yang dibaca? Bacaan-bacaan selawat-selawat kan? Okey, selawat tu kita faham semua tak? Ada tak faedah yang besar yang kita dapat? Saya sendiri yang faham bahasa Arab. Okey, saya akan baca keratan yang saya hafal. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha jawaizun حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وعظم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية أورده الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه وبدا بدره سرات سرى نور في وجوه. Semua ni lafaz-lafaz ini bahasa Arab, tapi saya tak faham. Saya sendiri yang dilahirkan di negara Arab, dibesarkan dengan bahasa Arab, saya tak faham. Ini kelemahan saya. Kelemahan saya memang saya tak faham. Jadi apatah lagi dengan orang yang tak faham bahasa Arab. Akan faham tak? Nampak tak? Jadi hasil daripada bacaan selawat itu pun tak memberi kesan secara zahirnya kepada semua yang hadir, yang majlis-majlis barakah, insya-Allah. Majlis itu majlis baik, majlis mulia, disebut-sebut nama Nabi, disebut-sebut zikrun Nabi, selawat ke atas Nabi. Tapi nakkan kepada apa yang dibaca itu lebih kepada halwa telinga, kepada sedap didengar. Jangan sampai tahap pula satu kawasan, saya tak nak sebut. Sekarang ini bila masuknya bulan Rabiul Awal, satu rombongan kumpulan. Baru ni saya sempat tengoklah dengan mata sendiri, satu kereta penuh dengan budak-budak pelajar tahfiz ataupun pelajar pondok pesantren ni, siap dengan gendang, siap dengan alat, siap dengan pembesar suara. Dah jadi trend dah, rumah ke rumah pasang alat-alat semua itu dan pasang pembesar suara dan baca dengan sesedap-sedap suaranya, macam-macam lagu dan gayanya. Jadi sebenarnya baik, tapi nak jaga benda itu supaya tidak riak, nak jaga benda itu supaya tidak kerana nakkan pujian orang, sangat-sangat susah. Kita dah buka beberapa pintu yang susah kita nak tutupnya. Pintu yang mudarat, pintu yang tidak selamat, susah kita nak tutupkan. Jangan ceritalah bab makanan, jangan kita lah bab mengharapkan ganjaran, mengharapkan upahan, apa semua tu sangat-sangat benda yang bila kita buat majlis Maulidun Nabi, insya-Allah majlis tu barakah, tapi kita nak kena betul-betul jaga cara-caranya, jaga batasannya. Bila kita jaga, insya-Allah tinggi dan besar pahalanya. Kalau katalah dalam majlis itu ada tazkirah, saya tak nafikan. Majlis-majlis orang-orang yang hebat ni, majlis maulid orang-orang yang hebat ni, ulama-ulama yang hebat, dia mula dengan tazkirah. Itu bagus, sangat-sangat mulia. Mula dengan tazkirah, lepas tu kalau baca qasidah pun ada terjemahannya, ada bagi kesimpulannya supaya orang mendengar itu dapat pahala. Kalau berselawat pun selawat-selawat yang jelas supaya orang yang ramai-ramai boleh ikut selawat, sebab satu selawat dapat 10 selawat dari Nabi SAW.
dan perkara-perkara yang dalam lingkungan batasan Islam itu kalau dapat dijaga sangat-sangat bermanfaat majlis itu, sangat-sangat mulia majlis Maulidun Nabi itu. Kita tak nafikan zikra Maulidun Nabi, peringatan kelahiran Nabi itu sangat-sangat dituntut supaya kita ini senantiasa ingat Nabi SAW, dan cara itu yang sangat-sangat mustahak untuk kita nak susunkan supaya tak terdedahnya kepada perkara-perkara yang lebih membahayakan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang ceritanya, memang tak habislah. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ini. Ada nak tambah lagi sebelum kita tutup kelas? Ustaz, nak lari sikit pada tajuk. Ya. Zikir tu zikir. Sekarang kita bersuka macam istilah sekarang kalau counselling tu, counselor antara satu individu menasihati, ada dikatakan zikir juga. Okey, insya-Allah sama je. Zikrullah ini mengingati Allah tak semestinya hanya Allah, Allah, ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim, subhanallah walhamdulillah. Bukan, tak semestinya itu. Perisai Muslim, kita mula belajar perisai Muslim untuk kita nak lebih terbuka lagi. Jangan kita bila sebut zikrullah ini hanya kita ingat kepada orang tu duduk atas jadah, menghadap kiblat, pakai pakaian solat dan zikir Allah guna tasbih. Tidak. Bukan itu semata-mata zikrullah ataupun zikir pagi petang, tidak. Zikrullah apa sahaja yang kita ingatkan diri kita dan yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berkata-kata hal-hal agama, kata kita bagi nasihat, kita mendengar nasihat, semua itu zikrullah belaka. Semua itu mengingati Allah. Dan yang merupakan paling penting sekali dalam bab-bab ini adalah kita melaksanakan segala suruhan Allah, itu antara kemuncak zikrullah, dan menjauhkan larangan Allah itu antara kemuncak zikrullah juga. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sama-sama insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ini, malam yang panjang juga kelas kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah dapatlah ilmu yang kita cuba kongsikan, cuba kita berlapang dadalah dalam bab-bab yang kecil ataupun bab sebenarnya kalau bab khilaf ini sebenarnya kita tak nak bercakap sangat, tapi biar kita cuba mendengar juga, berlapang dada, kita lebih mengkajilah, lebih mengkaji dan lebih berfikir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri akal kepada manusia untuk berfikir. La'allahum yatafakkarun, la'allahum ya'qilun. Mudah-mudahan mereka itu berfikir, mudah-mudahan mereka itu berakal. Semualah kita ni. Jangan kita hanya dijumutkan, kita dibekukan pikiran kita, tak boleh fikir lagi, tak boleh berakal lagi. Kita hanya satu selera saja ataupun satu jalan saja. Kita tak boleh lagi nak fikir hal-hal lain. Kita kena jalan satu corak saja. Tidak. Agama tak sekeras itu dan agama tak sesusah itu. Agama Islam ini insya-Allah mudah, semudah-mudah ihdinas siratal mustaqim, yang lurus, yang terang dan nyata. Dia tak ada sorok-sorok, dia tak ada sembunyi-sembunyi. Jalan yang terang dan nyata ke jalan Allah. Insya-Allah kita banyak bermuzakarah, banyak bertanya, kita ambillah yang paling terang dan yang paling jelas untuk menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah.